Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel. Gempak ya, satu isu sekarang ini yang hangat diperkatakan ya, seorang tentera cyber Perikatan Nasional pro kepada PAS dan Bersatu ini kini memohon derma, merayu sahabat-sahabat semua, dikatakan meminta derma untuk membayar sewa rumah beliau yang berharga RM4.000. Wow, rumah RM4.000 ini memang bangloh lah, saya tidak pasti, atau mungkin istana atau sebagainya. Ya, rumah kebanyakan rakyat Malaysia sekadar 600, 800 ke 1.000 ringgit ya sewa bulanan. Tetapi seorang tentera cyber pro kepada PAS dan Bersatu ini dikatakan sedang sibuk untuk meminta derma sahabat-sahabat semua. Namun sempat lagi ya menggunakan gelaran Type C kepada tuan punya rumah yang di tempat beliau menyewa. Inilah dia betapa resis dan betapa hebatnya mereka menfitnah. Akhirnya sekarang ini apabila sendiri mengalami masalah minta dermah dan sebagainya. Siapa yang mau dermah kepada kaki fitnah ini? Adakah anda sahabat-sahabat semua yang sedang mendengar video ini? Saya pun tak pasti. Jadilah bijak. Jadi untuk itu saya ingin membacakan kegiatan media ini. Sewa rumah cecah RM4.000 sebulan. Tengah minta simpati pun sempat sebut Type C. Itu antara kenyataan media yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi dikatakan seorang tentera cyber anti kepada Perdana Menteri yang dilihat sedang meraih simpati memberitahu sewa rumah didukinya mencecah RM4.000 sebulan. Muhammad Salim yang sebelum ini obses dengan pelanta dalam usahanya memburukan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dia dalam proses untuk berpindah rumah. Namun dalam masa yang sama sempat juga dia menyebut tentang pemilik rumah sewa yang sudah lama didiaminya merupakan Type C. Type C itu ya adalah satu bangsa yang ada dalam negara kita. Katanya lagi tuan rumah walau Type C katanya ada kelas ada belas esan cuma nak pindah makan belanja. Sebab itu saya minta sumbangan katanya dalam kumpulan WhatsApp grup Cili Kasih Taruk Chat. Menerusi tangkap layar yang tersebar di media sosial itu, Salim mendakwa dia tidak pernah meminta sumbangan sebelum ini. Katanya kali ini saya terpaksa cari, namun sekiranya ada yang menyumbang dan rasa tertipu, saya boleh pulangkan semula, ujarnya. Dalam masa yang sama juga Salim yang pernah membuat pendedahan eksklusif melalui seorang hamba Allah tentang apa yang kononnya berlaku di penjara Sungai Buloh itu memohon maaf kerana menyusahkan orang lain. Jadi tahun lalu Salim disiasat di bawah 3 peruntukan melibatkan Seksyen 509 Kanun Keseksaan iaitu jenayah fitnah, Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Dia juga pernah menfitnah kononnya bil TNB daripada kenalannya makin melampau berkat dari kerajaan Madani. Jadi sahabat semua jangan lupa Salim ini masih ada lagi satu pendakwaan yang berlaku ya kepada beliau ya kerana membuat fitnah dan sebagainya. Walau bagaimanapun cubaan cerita palsu oleh Salim akan papukari itu kantoi hinggakan pihak TNB meninggalkan tanda pagar tidak pasti jangan kongsi. Sebabkan TNB pada nomor akaun tertera mendapati bacaan tarif elektrik bagi pengguna itu secara puratannya adalah RM500 sebulan. Jadi inilah dia sahabat semua. Ya, kaki fitnah cyber trooper daripada pembangkang ya. Beliau agak terdesak sekarang ini ya sehingga terpaksa keluar rumah yang sudah lama didiaminya yang sewa bulanannya sebanyak RM4.000. Kalau sebelum ini beliau menegur pihak kepimpinan Perikatan Nasional ya supaya menghantar bantuan guaman kerana beliau disiasat, diedaman juga dan juga mungkin bakal didakwah tidak lama lagi sahabat-sahabat semua. Itu dia. Jadi siapa suruh jadi kaki fitnah? Siapa suruh jadi tukang menyebarkan berita palsu? Akhirnya menyusahkan diri sendiri. Apabila didakwa, apabila disiasat, adakah pemimpin-pemimpin daripada PAS atau Bersatu memberikan bantuan? Tidak sahabat-sahabat semua. Jadi hadapilah sendiri. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin berikan satu perkongsian juga ya daripada
Liana Marzuki, seorang pemerhati politik yang agak tajam ya pemerhatiannya di sana. Dan kali ini beliau membuat satu kenyataan, katanya nak mudah faham pentingnya subsidi bersasar. Ingat contoh motosikal versus kereta enjin besar. Itu antara cara ya beliau membuat penjelasan. Jadi saya ingin membacakan kenyataan ini. Katanya pelaksanaan subsidi bersasar adalah memastikan faedahnya benar-benar dinikmati oleh majoriti rakyat Malaysia yang memerlukan, bukannya golongan kaya atau T20 yang berkereta enjin besar. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Husin berkata, manfaat subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cair selama ini lebih banyak dinikmati T20 berbanding dengan B40. Kalau macam kereta saya katanya, isi minyak dalam RM120 setiap minggu, dalam sebulan hampir 500. Dan tapi kalau B40 dia bawa motosikal RM10 saja untuk isi petrol seminggu atau 40 hingga 50 sebulan. Jadi subsidi itu selama ini lebih banyak memberi manfaat kepada orang yang berkereta enjinnya besar, ya 40 liter dan sebagainya, yang makan minyak banyak katanya. Nur Hisham berkata demikian menerusi ruangan Cakna Podcast bertajuk penarikan subsidi minyak, rasional dan impak secara langsung di platform YouTube baru-baru ini. Dan mengulas lanjut, beliau menegaskan bahwa amalan subsidi pukal selama ini paling kurang dinikmati kumpulan B40 yang kebanyakannya menaiki motosikal dan juga kereta yang enjinnya kecil. Dan subsidi itu lebih kepada orang yang maha kaya seperti yang PMX selalu sebutkan. Kalau kita mau betul-betul adil kepada rakyat, kena salurkan balik subsidi terutamanya kepada B40, ujarnya. Dalam masa yang sama, beliau berpendapat langkah rasionalisasi subsidi petrol perlu dilaksanakan secara berperingkat bagi mengurangkan impak harga terhadap rakyat. Jadi menurutnya, pelaksanaan rasionalisasi bahan api itu akan memberi kesan kepada berbagai aspek sekaligus membebankan rakyat sekiranya dilakukan secara mendadak. Jadi kalau ikut harga sekarang, harga pasaran jika diapungkan sepatutnya dalam lingkungan RM3.50. Sekarang ini harga RM RM2.5 bagi RON 95. Jadi itu kalau hendak buat sekaligus, tapi kalau ikut amalan terbaik, lakukan secara berperingkat. Jangan buat sekali karena impak dia kepada rakyat memang tinggi. Jadi kalau kita tidak mau bebankan rakyat, bukan saja dari segi isu harga pun, harga pam, tetapi juga harga logistik, inflasi dan harga barang-barang lain, kata Nur Hisham lagi. Itu antara kenyataan ya daripada Nur Hisham ini ketika dalam satu podcast, Caknah Podcast ya, bersama dengan beberapa finalisnya, antaranya juga adalah Liana Marzuki, sahabat-sahabat semua. Maafkan saya, ini bukan kenyataan daripada Liana, tapi ya kenyataan daripada Nur Hisham di sini. Cuma Liana juga berada ya di dalam podcast tersebut. Jadi satu pencerahan yang baik, satu pencerahan yang begitu mudah untuk kita fahami, sahabat-sahabat semua. Isu subsidi bersasar minyak ini juga sebenarnya seringkali dimainkan oleh pembangkang. Kononnya subsidi minyak akan ditarik balik, seperti mana kenyataan saya tadi ya, berkaitan dengan kenyataan MP Macang, seperti apa ini, menyangga dan memanipulasi kenyataan daripada Menteri Ekonomi, kerana kononnya subsidi minyak akan ditarik balik dan ini akan menjadikan harga mahal untuk warga B40 dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya, sahabat semua, kenapa harga minyak, subsidi minyak itu ditarik? Kerana selama ini yang mendapat manfaat yang besar adalah mereka-mereka yang kaya raya, mempunyai kereta mewah, enjin besar dan sebagainya. Sedangkan B40 ini mungkin menggunakan motor, kereta kecil ya, yang muatan minyaknya sedikit, namun mereka menggunakan penggunaan minyak itu dengan kadar yang kecil ketimbang dengan kereta-kereta besar, maha kaya, businessman dan sebagainya. Jadi kita nampak, sahabat semua, bagaimana mereka cuba untuk memanipulasikan perkara ini, seperti mana yang dilakukan oleh MP Macang. Memang terpaling bijak. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan,
Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Number Channel. Dan kita berjumpa lagi. Bye-bye.